Dan sunat siwak tak kala hendak mati dan dikatakan bahawasanya ia memudahkan keluar roh. Ini penting untuk diberi komen ataupun perlu dibuat kajian. Saya sebut di sini sunat bersiwak ketika hendak mati. Itu dulu. Sunat bersiwak ketika hendak mati atau ketika ihtidar. Keadaan seseorang yang sedang nazak itu dinamakan sebagai ihtidar. Yang ni dari sudut dalil khusus tak ada, tapi umum ada, iaitulah berdasarkan hadis Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Hadis apa agak-agak tuan-tuan? Tuan-tuan dah buka web saya tahu lah kan? Iaitulah hadis Aisyah yang mana Aisyah berkata, dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah fa akhadhtu as-siwaka faqasamtuhu wa nafadtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu mata baina haqinati wa dhaqinati. Yang bermaksud tengok hadis ni, walaupun yang kita nak ambil itu sikit saja, tapi tengok bagaimana para ulama beristidlal. Abdurrahman bin Abi Bakar, ini saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui baginda Nabi. Ketika itu baginda bersandar kepada dadaku, kata Aisyah, hari baginda sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Bersama dengan Abdurrahman terdapat siwak basah yang dia gunakan untuk bersiwak. Baginda Rasulullah merenung kepada Abdurrahman, lalu daku yakni Aisyah mengambil siwak tersebut. Aisyah dapat faham Rasulullah nak bersiwak kerana Rasulullah sangat suka bersiwak. Lalu Aisyah mengambil siwak tersebut dan memotong bahagian hujungnya, daku membersihkannya dan mengelokkan kayu siwak tersebut, kemudian memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersiwak dengannya. Rasulullah ambil ketika nazak. Rasulullah bersiwak dengannya. Kata Aisyah, daku tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak lebih baik dari ketika itu. Maksudnya bersiwak dengan bersungguh-sungguh. Kata Aisyah, Nabi SAW belum meninggalkan siwak dan selesai, tiba-tiba baginda mengangkat tangan atau salah satu jari baginda dan bersabda kepada teman yang mulia 3 kali, kepada teman yang mulia, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kepada teman yang mulia, kepada teman yang mulia, kepada teman yang mulia. Setelah itu baginda diwafatkan sedang bersiwak. Aisyah juga berkata, baginda wafat dalam keadaan baginda berada antara riba dan daguku, yakni berada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini, tuan-tuan, Rasulullah akhirkan hayat baginda dengan kalimah ila rafiqil a'la ataupun fir rafiqil a'la, bukan dengan 2 kalimah syahadah. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Kata para ulama, Nabi sebut fir rafiqil a'la ila rafiqil a'la kerana ketika Rasulullah nak wafat tu, Rasulullah diberi pilih sama ada nak terus hidup ataupun nak wafat. Sebab tu Rasulullah jawab ila rafiqil a'la. Nabi pilih untuk diwafatkan. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada baginda nak meninggal, nak diwafatkan, nak bertemu dengan Allah ataupun nak kekal hidup di dunia. Tetapi dah tentulah Rasulullah mengutamakan akhirat berbanding dunia. Itu perkataan ila rafiqil a'la. Bukan bermaksud Rasulullah tidak mengucap 2 kalimah syahadah, bahkan perkataan itu lebih afdal daripada 2 kalimah syahadah. Maksudnya pada nisbah Rasulullah lah, pada nisbah Rasulullah, bukan ungkapan ila rafiqil a'la itu lebih afdal daripada kalimah syahadah. Kalimah syahadah lebih utama, tapi pada nisbah Rasulullah, kerana pada ketika itu Rasulullah ditawarkan untuk wafat ataupun kekal hidup di dunia. Saya sebut di bawah ni, hadis ini menunjukkan baginda bersiwak sebelum wafat ataupun ketika hampir wafat. Persoalannya, apakah baginda melakukan perkara tersebut kerana ketika itu dalam keadaan ihtidar
atau baginda bersiwak kerana sudah menjadi kesukaan baginda bersiwak, dan bersiwak itu pula suatu yang dianjurkan pada bila-bila masa. Kenapa Rasulullah bersiwak? Kerana sunat bersiwak ketika ihtidar, ataupun bukan sebab sunat siwak ihtidar, atau sebaliknya umum. Siwak ni pada bila-bila masa pun boleh. Para ulama, saya kata di sini, para ulama mengatakan sunat bersiwak ketika dalam keadaan ihtidar berdasarkan hadis di atas, hadis yang kita baca sebentar tadi, dengan alasan. Pertama, 3 alasan dinyatakan oleh para ulama. Pertama, Nabi tetap bersiwak sekalipun sedang berhadapan dengan kepayahan sakaratul maut. Tetap bersiwak menunjukkan sunat bersiwak ketika ihtidar, ketika nazak. 2, membersih dan mengelokkan mulut kerana malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Antaranya adalah bau busuk. Bukankah seorang yang ihtidar, yang akan ditarik nyawanya oleh malaikat, akan dihadiri malaikat? Dan Nabi bagi tahu malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Jadi malaikat yang turun, malaikat maut yang turun nak cabut nyawa, dia akan terganggu dengan bau mulut yang busuk. Jadi kita sunat menghilangkan bau tersebut. Seperti mana sunat ketika nak melakukan ibadah, kerana malaikat ada pada kita ketika kita melakukan ibadah. Itu alasan yang disebut oleh para ulama. Demikian juga yang ketiga alasan para ulama, sunat bersiwak ketika nazak sebagai persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beradab dalam bertemu dengan Allah, lalu dia mempersiapkan dalam bentuk diri dia sebab dalam bentuk yang keadaan yang paling baik. Kemudian saya nyatakan di bawah huraian saya, namun untuk mengatakan bersiwak dapat memudahkan keluar roh, ini perkara yang kedua. Hal seperti ini memerlukan dalil yang jelas. Susah dah juga sikit nak sebut perkara tu, kerana memudahkan roh ni perkara ghaibiat. Perkara ghaibiat perlu kepada dalil. Kerana itu Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutnya dengan sirah tamrid. Dia kata yuqal. Dia kata bersiwak tu dikatakan memudahkan keluarnya roh. Biasanya ulama fiqh bila dia sebut dalam sirah tamrid yuqal, qil, menunjukkan sesuatu yang tidak memiliki dalil dan lemah. Wallahu a'lam. Siapa yang kata sugi boleh memudahkan keluar roh, tidak berpada dengan hanya Syekh Dr. Fatani sebut, tak berpada. Dia mesti kena cari dalil, baru kita boleh pegang dengan benda perkara tu. Kerana perkara ni membabitkan ghaibiat, membabitkan fadilat yang besar. Jadi perlu berhati-hati dalam perkara ni, kerana kita nak menyadarkan kepada agama.